Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah summa ila awliya illa salihin wal ulama in alamin Syekhun Sandun wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir ثم إلى روح الإمام الغزالي آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sambung muzakarah kitab penawar bagi hati pada muka surat 4. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata pendahuluan, bacanya pendahuluan. Baik, tulis sikit situ, betul kata pendahuluan. Tulis situ. Tulis pendahuluan itu. Pendahuluan itu diterjemahkan. Pendahuluan itu diterjemahkan daripada lapah muqaddimah. Daripada lapah muqaddimah. Baik. Sambung lagi. Dan pendahuluan itu ada baginya dua perkara. Ada baginya dua perkara. Pertama, pendahuluan kitab. Pendahuluan kitab. Yang kedua, pendahuluan ilmu. Baik, sambung lagi. Dan pendahuluan kitab itu
kebiasaannya dimulai dengan basmalah. Dimulai dengan basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan hamdalah. Hamdalah tu apa? Alhamdulillah. Baik. Dan salawat dan salam, itu dipanggil pendahuluan kitab. Adapun pendahuluan ilmu, adapun pendahuluan ilmu, adapun pendahuluan ilmu menyebut berkenaan dengan menyebut berkenaan dengan mabadi yang 10. Gapo mabadi? Yakni permulaan yang 10. Mana permulaan yang 10? Seperti menyebut berkenaan dengan ta'rif ilmu, seperti menyebut berkenaan dengan ta'rif ilmu. Kedua, menyebut berkenaan dengan tajuk perbahasan bagi suatu ilmu. Ketiga, menyebut berkenaan dengan faedah mempelajari suatu ilmu. Dan lain-lain lagi. Titik. Itu dipanggil pendahuluan. Okey, sambung lagi. Adapun pendahuluan, sambung lagi. Tak apa, biar penuh tulis kitab apa. Jangan lot kosong. Adapun pendahuluan yang dikehendaki di sini ialah pendahuluan ilmu. Titik situ. Habis. Tu dah. Dipanggil apa? Dipanggil dhabit. Dhabit ni bahasa Melayu kita panggil catatan. Ini hak mahal ni. Mengaji kitab turah, kitab Jawi lama, hak mahal sekalinya bukan harga kitab, tapi mahal kitab Jawi lama ni bergantung kepada dhabit, bergantung kepada catatan. Semakin banyak dia dhabit dan catat, maka semakin mahallah nilaian kitab Jawi tersebut. Kalau harga kitab 1000 suti, tapi kosong, jawabnya murah, tak ada nilai. Kalau harga kitab 1,5, tapi dhabit dan catatan penuh, maka ibarat kitab 1,5, ibaratnya tidak ada nilai yang boleh kira. Mahal saja. Nak bayar dengan mah, tak boleh tukar lagi kitab yang ada dhabit dan catatan. Mah boleh beli kedah, tapi kitab yang ada dhabit dan catatan tak boleh beli kedah. Hak ni dia kena dapat daripada dada ulama, yang ulama sebut, yang ulama sapa di dalam kelas pengajian mereka.
Ni mahal lebih baik. Tengok tamu. Dikata ketahui olehmu. Apa maksud ketahui olehmu? Tulis situ. Maksudnya ialah hendaklah belajar dan mengaji sehingga reti dan tahu. Hendaklah belajar dan mengaji sehingga reti dan tahu. Atau ketahui olehmu. Boleh. Hendaklah belajar dan mengaji sehingga reti dan tahu. Selagi mana kita belajar, lagi mana kita mengaji dak reti, selagi itulah kita kena belajar. Selagi mana kita belajar kita dak tahu, lagi itulah kita kena belajar. Gitu. Kita belajar tu sehingga Allah Ta'ala nampak sesuatu perkara tu di dalam mata hati. Barulah dipanggil reti. Kita belajar suatu perkara sehingga Allah bukakan mata hati, nampak sesuatu perkara, sesuatu ilmu hak kita mengaji. Barulah dipanggil reti. Nampak? Lagi mana Tuhan tak buka mata hati, nampak, lagi itulah kena duk belajar. Lagi itulah kena duk mengaji. Gitu. Ketahui olehmu. Habis itu. Akan bahawasanya ilmu tasawuf, akan bahawasanya makna ilmu tasawuf itu. Tak molek takdir ikut mana, hak mana tak ada, dok situ. Hak ada dah tulis. Hak tak ada lagi, tulis situ. Akan bahawasanya ilmu, yakni akan bahawasanya makna ilmu tasawuf itu. Bahawasanya makna ilmu tasawuf itu. Gapo makna ilmu tasawuf? Ataupun apa definisi ilmu tasawuf? Ataupun apakah pengertian ilmu tasawuf? Gapo? Nak wayak akan datang. Sebelum tu tulis dulu betul di ilmu tasawuf tu. Tulis situ. Tulis situ. Kata Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus. Tak molek nama orang, nama ulama. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus, disebut di dalam kitabnya, yang bernama Ad-Durrus Tsami. Ad-Durrus Tsami. Boleh? Dah tak? Apa dia riwayat? Dia kata segala ilmu yang dituntuti, segala ilmu yang dituntuti, hak yang fardu ain itu,
hak yang fardu ain itu ialah 3. Ialah 3. Segala ilmu yang dituntuti hak yang fardu ain itu ialah ada 3. Pertama, ilmu tauhid yang dinamakan dengan ilmu usuluddin. Pertama. Yang kedua, ilmu syar'i. Yang kedua, ilmu syar'i yang dinamakan dengan ilmu fiqh. Yang dinamakan dengan ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu batin. Yang ketiga, ilmu batin yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni setengah daripada segala ilmu yang dituntuti hak yang fardu ain. Dipanggil. Jadi bila kita tahu dah segala ilmu yang dituntuti hak yang fardu ain tu 3, maka nak tahu pula apakah makna ilmu tauhid, apakah makna ilmu fiqh, apakah makna ilmu tasawuf. Yang kita duk mengaji pada malam ni nak tahu tentang makna ataupun definisi ataupun pengertian ilmu tasawuf. Gapo makna ilmu tasawuf? Ilmu tauhid, apa definisi ilmu tauhid? Apa pengertian ilmu tauhid? Definisi ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan berkenaan pegangan agama. Itu makna ilmu tauhid. Apa makna ilmu tauhid? Ilmu yang membicarakan berkenaan pegangan agama. Itu makna ilmu tauhid. Adapun makna ilmu fiqh, ilmu yang membicarakan berkenaan perbuatan zahir orang mukallaf. Itu takrif ataupun makna ilmu fiqh. Ilmu tasawuf ni wayak tengok molek. Bahawasanya makna ilmu tasawuf itu ialah pengetahuan. Tengok di kitab. Pengetahuan. Tulis itu. Tulis tu. Maksudnya ialah satu ilmu tu pengetahuan. Biar boleh reti lah. Biar kita baca kitab esok-esok boleh reti oleh hoyak korang. Ialah pengetahuan. Maksudnya ialah satu ilmu tu pengetahuan. Satu ilmu yang diketahui. Tulis itu, yakni yang dapat kita tahu. Tu yang diketahui. Betul tak? Apa yang diketahui? Yang dapat kita ketahui.
dengan dia dengan satu ilmu tu dengan dia dengan satu ilmu tu dapat kita tahu akan segala kelakuan hati. Tulis betul di kelakuan hati. Maksudnya ialah di kelakuan hati. Tulis mulai dalam tulis tak lagi. Tu baca lagi. Maksudnya ialah kelakuan yang terletak di dalam hati. Baik. Sambung lagi. Jadi kesimpulan bagi makna ilmu tasawuf itu ialah bagi makna ilmu tasawuf itu ialah satu ilmu yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang terletak di dalam hati. Tu makna ilmu tasawuf. Boleh? Cuba tekan ni. Apa makna ilmu tasawuf? Sebut boleh. Satu. Titik situ tu. Jadi kesimpulan tu hal lain dah. Titik situ. Jadi kesimpulan tu hal lain dah tu. Jangan baca kelakuan hati jadi kesimpulan. Kan gitu. Tadi nak wayak maksud kelakuan hati tu ke apa? Lepas tu buat kesimpulan. Jadi kesimpulan bagi makna ilmu tasawuf itu ialah tu hal nak wayaknya. Apa makna ilmu tasawuf? Satu ilmu yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang terletak dalam hati. Itu makna ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu yang membicarakan berkenaan pegangan agama. Ilmu fiqh, ilmu ia membicarakan berkenaan perbuatan zahir bagi orang mukallaf. Ilmu tasawuf, ilmu yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang terletak di dalam hati. Satu ilmu yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang terletak di dalam hati. Boleh? Baik. Lepas nak wayak. Sama ada ni kalau orang mengaji dipanggil ta'mim. Apa ta'mim? Dia nak mengumumkan lagi masalah dipanggil. Sama ada kelakuan yang dipuji, sama ada kelakuan yang terletak di dalam hati itu kelakuan yang dipuji, atau kelakuan yang terletak dalam hati itu kelakuan yang dicela. Tak kira. Ilmu tasawuf satu ilmu yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang terletak dalam hati. Jadi kelakuan hak terletak dalam hati ni dua. Baik kita buat lagi, baca dulu. Sama ada kelakuan
yang dipuji. Tulis betul kata kelakuan yang dipuji. Tulis situ. Yakni sama ada kelakuan yang terlintas di dalam hati, sama ada kelakuan yang terlintas dalam hati itu kelakuan yang dipuji. Mana contoh kelakuan yang terlintas dalam hati itu kelakuan yang dipuji? Mana contoh? Seperti ni contoh bagi kelakuan yang terlintas dalam hati yang dipuji tu. Contoh situ seperti merendah diri. Merendah diri dipanggil satu kelakuan yang terlintas di dalam hati, dipanggil. Merendah diri ni dia panggil satu kelakuan yang terlintas di dalam hati. Jadi nak kenal kelakuan merendah diri hak terlintas dalam hati, nak tahu kelakuan merendah diri ni, nak tahu gun ni. Nak tahu gun ni. Tahu dengan kena belajar ilmu tasawuf. Kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, maka kita tak kenal lah kelakuan yang terlintas dalam hati. Sama ada kelakuan hak terlintas dalam hati tu kelakuan yang dipuji, seperti merendah diri. Jadi merendah diri ni orang panggil satu kelakuan yang terlintas di dalam hati. Maka kita belajar ilmu tasawuf ni nak tahu bagaimanakah nak panggil kelakuan lintasan merendah diri hak duk mari dalam hati. Nak kenal gun ni. Bagaimana kita nak kenal lintasan merendah diri hak lintas dalam hati. Nak kenal gun ni. Kena belajar ilmu tasawuf. Nak kenal gua ni lintasan merendah diri. Nak kenal lintasan merendah diri, yakni terlintas di dalam hati sanubari satu perasaan yang hina dan tidak layak mendapat suatu nikmat yang lebih daripada Allah. Lintas lagu tu dia panggil lintasan merendah diri. Boleh faham? Tulis sikit apa? Merendah diri tu. Nak kenal guna cara lintasan dia. Kerana merendah diri ni dipanggil kelakuan hak lintas dalam hati. Jadi nak kenal merendah diri ni dititah lagu mana dalam hati. Tulis itu. Kelakuan merendah diri. Kelakuan merendah diri yang terlintas di dalam hati ialah terlintas di dalam hati sanubari, ialah terlintas di dalam hati sanubari satu perasaan tidak layak, satu perasaan tidak layak dan hina, satu perasaan tidak layak dan hina untuk mendapatkan suatu nikmat yang lebih daripada Allah Ta'ala.
Kerana menilik dirinya itu banyak dosa. Litah lagu tu dalam hati, orang panggil litasang merendah diri. Dipanggil tawaduk. Tawaduk ni bukan jalan menunduk. Bukan. Tawaduk bahasa Arab, Melayu panggil merendah diri. Merendah diri nak kenal mana? Jalan menunduk. Itu bukan merendah diri. Merendah diri ni orang panggil kelakuan hak teritah dalam hati. Jadi merendah diri ni ilitah ke mana? Ilitah ke dalam hati, rendah diri. Tak ilitah ke ni? Ketubi Allah tak kepala, rendah diri. Ada ayat gitu. Ilitah rendah diri. Ilitah dalam hati tu dipanggil teritah satu perasaan tidak layak dan hina untuk mendapatkan suatu nikmat hak lebih daripada Allah Ta'ala. Itah lagu tu dipanggil tasak merendah diri. Walaupun pada zahirnya tuhawi dia ni banyak ilmu, tu tak napi. Tuhawi dia banyak ilmu, tuhawi ni pandai mengajar, tapi dalam hati telitah satu perasaan tidak layak, satu perasaan hina untuk mendapatkan nikmat hak lebih daripada Allah. Hati rasa gitu. Hati zahir tak ada napi tuhawi dia pandai, tuhawi banyak ilmu, tuhawi pandai mengajar. Pada zahir tak ada apa-apa. Itu tak ada napi tuhawi kelebihan dia pada zahir. Hati dia rasa mana? Hati dia rasa tak layak dapat nikmat hak lebih setara ni. Sebab dia banyak dosa. Litah gitu tu, litasah rendah diri. Apa? Jadi nak kenal litasah rendah diri ni, dia kena belajar ilmu tasawuf. Litah lagu tu dipanggil litasang kelakuan hati yang dipuji syarak. Apa? Litah lagu tu panggil litasang hati yang dipuji syarak. Litah lagu tu. Satu, dan sabar, dan seperti sabar. Sabar ni pun orang panggil satu kelakuan yang terlitah di dalam hati. Jadi lagu mana kita nak kenal litasang sabar? Sabar bukan ucapan pada mulut. Sabar adalah satu kelakuan yang terlitah di dalam hati. Jadi nak kenal mana litasang sabar dalam hati? Tulis itu. Tulis itu. Kelakuan sabar yang terlitah dalam hati ialah terlitah di dalam hatinya, terlitah dalam hatinya satu perasaan menahan diri daripada turut akan kemahuan nafsu. Litah dalam hati dia tu perasaan menahankan diri daripada turut akan kemahuan nafsu. Itu dipanggil kelakuan sabar. Nampak? Ikut pada nafsu nak marah, tapi telitah dalam hati satu perasaan menahankan diri daripada turut akan kemahuan nafsu. Telitah gitu. Dipanggil kelakuan
sabar. Boleh? Jadi kelakuan sabar ni kelakuan hati yang dipuji syarak. Habis. Itu satu. Atau kelakuan yang dicela. Tulis itu pula kelakuan yang dicela. Yakni sama ada kelakuan yang terletak di dalam hati itu, kelakuan yang dicela. Titik. Baik. Nak faham sini, ulang balik. Apa makna ilmu tasawuf? Wirah kan? Ingatlah paling. Apa makna ilmu tasawuf? Satu ilmu. Lepas tu, yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang terletak dalam hati. Kelakuan yang terletak dalam hati ada berapa? 2. Gitu. Berapa? Pertama, kelakuan hati yang dipuji syarak. Yang kedua, kelakuan hati yang dicela syarak. Boleh? Boleh. Jadi hak kita buat dah dulu, mana contoh kelakuan hati yang dipuji syarak? Merendah diri, sabar. Lagu mantlitah royak dah. Atau kelakuan yang terletak dalam hati, kelakuan yang dicela. Mana contoh? Seperti itu contoh bagi kelakuan hati yang dicela. Contoh situ. Seperti dengki. Bahasa Arab panggil hasad. Melayu panggil deki. Orang Terengganu panggil hasad deki. Hasad tu bahasa Arab, deki tu bahasa Melayu. Orang Terengganu panggil hasad deki. Hasad tu deki dah lah. Baik, deki ni satu kelakuan hati yang dicela syarak. Sabar kelakuan hati yang dipuji syarak. Deki kelakuan hati yang dicela syarak. Nak kenal guana kelakuan deki, litasan deki dalam hati, nak kenal guana, tulis itu. Kelakuan dengki. Tulis itu tak faham kau tak tahu ke? Tulis itu kelakuan dengki yang terletak di dalam hati sanubari ialah kelakuan dengki yang terletak di dalam hati sanubari ialah terletak satu perasaan cita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Terletak satu perasaan cita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Masalah contohlah. Kita buka kedai makan. Contoh. Kedai makan ke apa? Roti canai. Tapi kedai kita tu pun buka juga kedai makan roti canai. Masalahnya kedai kita ni kering dok mari orang seko buta. Hak marinya kedai makan hak tepi belah kita. Lepas tu
Bila tengok gitu, sehari ke hari, 2 hari ke hari, 3 hari, dimari dah titah dalam hati satu perasaan cita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang tu. Mana? Tuhan wi kedai di maju. Tiba-tiba titah dalam hati nak wi kedai di tu mampu. Titah gitu. Nak titah dalam hati satu perasaan cita-cita nak suruh kedai orang sebelah tu bakar. Nak suruh tuan kedai itu mampu kerah. Litahlah lagu tu dipanggil litasan dengki. Nampak? Jadi litasan dengki ni, orang yang bersifat dengan dengki ni hukumnya dosa besar dengan sepakat ulama. Orang yang bersifat dengan dengki, hukumnya orang itu dosa besar dengan sepakat ulama. Itu dipanggil litasan dengki. Litahlah hati satu perasaan cita-cita untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Lah hati mari cita-cita nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Tuhan nikmat orang tu kedai dia maju. Litahlah hati kita nak suruh kedai dia tu mampu. Tiba-tibanya mampu sungguh. Kita pegang bira tu deki. Hati. Deki lah. Panggil. Jadi litah lagu tu dipanggil litasan hati yang dicela syarak. Jadi nak kenal kuanalah hati. Litasan gini ni, litasan yang dipudi syarak ke, litasan yang dicela syarak. Nak kenal kuana? Litah gini, litasan yang dipuji ke atau yang dicela syarak? Nak kenal tu kena buat gapo? Kena mengaji ilmu tasawuf. Baru boleh kenal setiap litasan dalam hati tu, baru boleh kenal litasan hati yang dipuji ke atau litasan hati yang dicela. Bila boleh kenal? Bila kita boleh kenal litasan hati tu? Bila boleh kenal? Bila kita belajar ilmu tasawuf. Contoh, cerita dalam hati kita perasaan hairan diri. Litah dalam hati kita perasaan kita ni hebat. Litah dalam hati perasaan kita ni bagus. Litah dalam hati perasaan kita rajin. Itu litasan dipuji ke litasan yang dicela? Litasan dia cela. Litah lagu tu nama gaba. Itu namanya litasan ujuk. Maka we ngaji ujuk ni litasan ujuk ni dia meranakkan pahala amal ibadat. 3 jam duk mayang tahajud. Bangun tu molek dah. Tapi telitahlah hati dia tu dipanggil perasaan hairan diri. Dia berasa di hati dia tu dia hebat. Dia rajin, dia bagus. Di mari mana? Dalam hati. Apakah namanya? Nama apa? Ujuk. Ujuk ni satu kelakuan hati yang dicela syarak, sepakat ulama, royak haram, dosa besar. Lepas tu pula meranakkan amal, meranakkan pahala amal ibadah. Dah 3 jam diri, litasan ujuk balah tu ranak habis pahala amal. Lengah dah buat amal. Lengah dah. Dak mengaji ilmu tasawuf, ranak habis pahala amal. Dah padang diri 3 jam. Tu? Buat amal rajin ingat. Lepas tu tak kenal dalam hati balah ni mari. Puk pedal mari kotor ke, puk pedal mari litasan baik ke, tak kenal. Rajin buat amal. Maka kiraannya pahala amal dia tak ada. Memang aku tak ada. Tu kata.
Tu panggil. Ini kakah ilmu untuk menghasilkan pahala amal. Lepas tu nak jaga hati daripada telitah ujung ni senang tak? Payah. Atau kena buat mana tak telitah. Maka kena berubat. Berubat lagu mana? Dalam kitab ni raja. Secara. Itu berterki. Dan seperti membesar diri. Bahasa Arab panggil takabur. Melayu panggil membesar diri. Jadi membesar diri ni satu kelakuan hati yang dicela syarak. Patut nak kenal mana litasang membesarkan diri. Membesarkan diri ni dititahlah hati lagu ni. Tulis situ. Tulis situ. Kelakuan membesarkan diri itu. Kelakuan membesarkan diri itu ialah telitah di dalam hati sanubari. Telitah di dalam hati sanubari. Satu perasaan pandang diri kita ini lebih dan dalam masa yang sama memandang diri orang lain lekeh. Itu panggil litasang takabur. Litah dalam hati satu perasaan dipandang diri lebih, dalam masa yang sama dipandang diri orang lain lekeh. Itu litasang takabur. Takabur sepakat ulama raya haram berdasar besar. Maka nak kenal litasang hati yang dipuji, litasang hati yang dicela, nak kenal mesti belajar ilmu tasawuf. Jadi ini adalah setengah ta'rif, setengah pengertian ilmu tasawuf yang dibuat oleh ulama. Adapun nak tengok ta'rif ataupun makna ilmu tasawuf yang dibuat oleh ulama lain, boleh spek ketah. Ini ta'rif ataupun makna ilmu tasawuf di sisi setengah ulama. Setengah ulama bila royak makna ilmu tasawuf, hak ni haklah kitab kita. Gapo makna ilmu tasawuf? Satu ilmu yang dapat kita ketahui akan segala kelakuan yang litahlah hati. Ini setengah makna ilmu tasawuf di sisi setengah ulama. Adapun di sisi setengah ulama hak lain mentakrifkan ilmu tasawuf lain pula. Nak tahu, tulis kertas. Antaranya ta'rif ilmu tasawuf yang dibuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari dibuat ta'rif, dibuat definisi ataupun makna ilmu tasawuf ni guna pula. Kalau kita ingat hak ni pun padang dah. Tapi nak luahkan lagi, tengok kitab banyak sikit. Tuliskan lagi. Adapun makna ilmu tasawuf,
di sisi Syekh Zakaria Al-Ansari yang dikenali dengan panggilan Syekhul Islam, yang dikenali dengan panggilan Syekhul Islam. Riwayat guna makna ilmu tasawuf, dikata gini, dikata satu ilmu yang dapat kita ketahui, satu ilmu yang dapat kita ketahui akan segala cara-cara membersihkan hati dan menjernihkan akhlak, serta membangunkan zahir dan batin untuk mendapat bahagia yang abadi. Hak ni ta'arif ilmu tasawuf di sisi Syekh Zakaria Al-Ansari. Dipanjang sikit. Adapun ta'arif ataupun makna ilmu tasawuf di sisi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kenal Syekh Junaid Al-Baghdadi? Kenal? Dia ni seorang aulia, seorang ulama sufi dan aulia illah, seorang ulama tasawuf dan seorang wali Allah. Apa dia kata tentang ta'arif ilmu tasawuf? Tulis lagi. Adapun makna ilmu tasawuf di sisi Syekh Junaid Al-Baghdadi, di sisi Syekh Junaid Al-Baghdadi, ilmu tasawuf itu ialah beramal dengan semua akhlak yang terpuji dan meninggalkan semua tingkah laku yang keji. Ini makna ilmu tasawuf di sisi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Adapun kitab kita ni setengah daripada makna ilmu tasawuf yang dibuat oleh ulama. Maka nak wayak makna ilmu tasawuf hak dalam kitab kita ni pun betul, atau nak wayak makna ilmu tasawuf di sisi Syekh Junaid Al-Baghdadi pun tu. Jadi ikut anda nak ambil hak mana se ta'arif ilmu tasawuf. Cuma kalau boleh ya, ambillah ta'arif ilmu tasawuf hak dalam kitab Nawawi bagi hati, sebab ta'arif dia tu comel. Maka boleh ingat tak ta'arif ilmu tasawuf? Kena ingat tiga: ta'arif ilmu tauhid, ta'arif ilmu fiqh, ta'arif ilmu tasawuf. Biar ingatlah hati. Boleh ingat tutup kitab ngapa boleh. Biar boleh lalu tak pun tangguh. Nak ngapa bila? Pendek je. Gapo ilmu tauhid? Ilmu yang membicarakan tentang pegangan agama. Pendek je. Fiqh, ilmu yang membicarakan tentang perbuatan zahir bagi orang mukallaf. Ilmu tasawuf kita agak buku. Satu ilmu yang dapat kita ketahui
akan segala kelakuan yang terletak dalam hati. Itu ta'rif ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Padang dulu malam ni. Ada pohon kedua ni dipanjang. Dipanjang ni. Jadi hak mana mengaji secara berguru ni, tak sama dengan ikut YouTube. Sebab apa? YouTube tak ada kena soal. Tak ada kena bebel. Depan kena soal, kena bebel. Kena katok sikit ke. Jadi hak mana berkesan ngaji depan. Berguru lebih berkesan, YouTube kada berkesan, kurang berkesan. Sebab apa? Dak dah setengah jam tidur. Tidur. Kalau ngaji serah, awak tidur, aku juga kau. Ni lain sikit. Jadi sambung semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi